Tajuk utama Buletin 27 Jun, Tan Sri Isa Samad perlu undur daripada semua jawatan parti. Turut dipaparkan Lembaga Disiplin UMNO bayangkan tiada lagi tindakan terhadap pemimpin kanan parti. Australia setuju tanda tangani perjanjian kerjasama dan persahabatan dengan ASEAN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita ke tajuk utama, ikuti sepintas lalu perkembangan berikut. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menegaskan kerajaan tidak campur tangan dalam menentukan tindakan dan hukuman bagi mereka yang memanipulasi pasaran saham tempatan. Ia sebaliknya tanggungjawab Suruhanjaya Security dan Mahkamah. Beliau mengulas pertuduhan di mahkamah terhadap pengarah anak syarikat Fountain View Development Berhad, Datuk Chin Chan Leong, atas dua tuduhan manipulasi saham syarikat itu di Bursa Malaysia Security Berhad. Turut didakwa remiser beliau, Hugh Yok Lan. Juga di Ibu Negara, polis tumpas satu sindiket pelacuran antarabangsa menggunakan kondominium mewah sebagai tempat operasi. 23 wanita warga Cina ditahan. Koma selepas diserang sekumpulan lelaki di persiaran geni dilaporkan kritikal. Polis sedang menyiasat kemungkinan serangan Sabtu lalu tersilap sasaran. Semua perkembangan itu akan kami siarkan seketika nanti. Menyusul selepas pengumuman rasmi Lembaga Disiplin UMNO mengenai hukuman terhadap Tan Sri Isa Samad, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang berada di Pekan Pahang merakamkan rasa sedih kerana naib Presiden UMNO itu terbabit dalam politik wang. Sehubungan itu, menurutnya, Tan Sri Isa perlu berundur daripada semua jawatan dalam parti, manakala jawatan dalam kerajaan akan ditentukan selepas rayuan terhadap tindakan disiplin itu diputuskan. Saya rasa sedih jugalah yang Tan Sri Isa telah terlibat dalam politik wang itu, dan hukuman oleh lembaga disiplin telah pun dijatuhkan ke atasnya. Maka dengan itu beliau tentulah kena mengundur diri daripada jawatan-jawatan parti. Tetapi selain itu beliau selain daripada itu beliau masih boleh membuat rayuan, dan saya harap beliau akan membuat rayuan dengan segera. Dalam pada itu, Setiausaha Politik Tan Sri Isa, Salim Sharif, yang dihubungi siang tadi berkata pihaknya sedang menyiapkan surat rayuan dan akan dikemukakan dalam jangka waktu terdekat. Menurut Salim lagi, Tan Sri Isa juga tidak akan mengadakan sidang medianya hari ini seperti yang dijangka. Sebelum ini, laporan menyebut Tan Sri Isa akan memberi kenyataan selepas sidang media Lembaga Disiplin UMNO. Dalam pada itu, penantian sejak Sabtu lalu berakhir petang tadi apabila Lembaga Disiplin UMNO berdepan dengan wakil media untuk mengumumkan secara rasmi keputusan yang dibuat. Ia antara lain menafikan penggantungan keahlian Tan Sri Isa dibuat kerana wujud konspirasi. Sebaliknya, pengerusi Lembaga Disiplin Tan Sri Tengku Ahmad Ritaudin berkata siasatan terhadap Menteri Wilayah Persekutuan itu bermula sejak Oktober tahun lalu, sebulan selepas pemilihan UMNO apabila menerima aduan daripada ahli parti. Menurut pengerusi lembaga, Tan Sri Isa didapati bersalah kerana melanggar tata etika ahli UMNO, iaitu perkara 21, iaitu menyalahguna kuasa bagi tujuan mendapatkan undi atau sokongan. Beliau juga bersalah mengikut perkara 22 kerana memberi hadiah atau wang kepada ahli UMNO. Manakala mengikut perkara 5, Tan Sri Isa didapati bersalah kerana menganjur pertemuan membabitkan ahli UMNO menjelang pemilihan parti. Pada hari kata salah 23, tanggal 23, mereka mendengarkan kes defense daripada Tan Sri Isa pada hari 23. Dan mereka
habiskan perbicaraan itu, pendengaran itu, kalau tak salah saya sebelum maghrib, belum pukul 5 gitu. Dan mereka jumpa lagi kalau tak salah lepas maghrib untuk mengkajikan nilai-nilai, keterangan, bukti-bukti yang telah diberikan, baik pun daripada prosecution yang didakwa, sama juga daripada defense. Hingga 12 malam, mereka membuatkan kajian keputusan, membincangkan kes ini. Dan mereka telah menghalusikan semua keterangan-keterangan yang dikeluarkan oleh pengadu dan juga didengarkan oleh juga keterangan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh sebelah yang dituduh. Selepas menilaikan bukti-bukti berkenaan ini, baik pun daripada prosecution sama juga daripada defense, mereka membuat keputusan di atas apa yang dapati keputusan yang saya berikan tadi. Tan Sri Tengku Ahmad Ritaudin juga ditanya mengapa keputusan rasmi lembaga disiplin terhadap kes Tan Sri Isa lambat diumumkan. Kita nak umum sebelum orang yang berkenaan tak tahu, saya rasa itu not a good taste lah. So it is better that the person concerned mengetahui dahulu sebelum kita mengumumkan. Kerana ada juga komplain orang yang berkenaan tak tahu apa, hanya dengan pada pengumuman yang dibuatkan oleh saya ataupun rakan-rakan saya secara official. Maka sebab itulah surat berkenaan dihantarkan dulu kepada orang berkenaan dan mereka menerima. Mereka lah yang leak out to all of you. Lembaga Disiplin turut menjelaskan Ketua UMNO Kota Baru, Datuk Muhammad Zaid Ibrahim digantung 3 tahun atau 1 penggal kerana menghina lembaga disiplin dan enggan memohon maaf. Kenyataan ringkas oleh Timbalan Pengerusi Lembaga Disiplin Tan Sri Zaki Tun Azmi diedarkan kepada media pada sidang berkenaan. Menurut Tan Sri Zaki, Datuk Zaid dalam suratnya kepada Lembaga Disiplin bertarikh 10 Mei lalu enggan menarik balik kenyataannya. Beliau kemudian dipanggil memberi keterangan pada 30 Mei lalu sebelum ditunda pada 8 Jun kerana pada waktu itu Datuk Muhammad Zaid berada di luar negara. Beliau bagaimanapun enggan hadir pada tarikh ditetapkan. Justru Lembaga Disiplin menimbang bukti yang ada dan membuat keputusan hukuman tanpa kehadiran beliau. Hukuman terhadap Datuk Zaid berakhir pada Jun 2008. Berikut pengumuman penuh keputusan rasmi Lembaga Disiplin berhubung kesalahan tata etika pada sidang media berkenaan. Selain Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad, 6 lagi ahli UMNO turut didapati bersalah. Mereka yang digantung keahlian 3 tahun adalah Setiausaha Politik Tan Sri Isa, Muhammad Salim Sharif, Timbalan Ketua UMNO Pandan Jamaluddin Ropa dan Timbalan Ketua UMNO Keluang Nur Ehsanuddin Harun serta Ketua Pemuda Teluk Kemang Zubir Jamal. Exco Pahang Datuk Syahiruddin Abdul Moin turut bersalah dan digantung 2 tahun. Manakala Ketua Penerangan UMNO Sepanggar Masbak Rumashid diberi amaran. Kesalahan membabitkan salah laku tata etika menerusi rasuah politik, menjadi ejen kempen pada pemilihan jawatan parti serta menganjurkan majlis dan pertemuan atas tujuan berkenaan. Dalam pada itu, Lembaga Disiplin turut membuat keputusan 2 ahli iaitu Exco Pemuda UMNO Juhari Janan dan Ketua Bahagian Penampan John Ambrose didapati tidak bersalah. Pada sidang media itu, anggota lembaga turut ditanya sama ada lembaga akan memanggil mana-mana pemimpin kanan parti atau ahli UMNO lain bersabit dakwaan melanggar etika pemilihan. Oleh sebab kita telah mengatakan siapa-siapa yang nak membuatkan laporan komplain bersabit dengan kesalahan yang berlaku di bawah rasuah politik ini ataupun politik wang ini dibuat dalam masa, kalau tak salah saya, sehingga 18 April. Jadi bermakna pada setakat ini saya tidak ada terima ataupun ahli-ahli lembaga disiplin mengikut sekretariatnya tidak terima apa-apa komplain ataupun tuduhan di atas ahli-ahli majlis tertinggi
yang bertanding ataupun berjaya pada masa yang lepas. Spekulasi sebelum ini menyebut selain Tan Sri Issa, ada lagi pemimpin kanan yang akan dipanggil lembaga disiplin berkaitan pemilihan UMNO September tahun lalu. Dan ketika ditemui di seberang laut, Naib Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan keputusan lembaga sebagai bukti ia menjalankan tugas tanpa rasa curiga dan bimbang. Ini menunjukkan bahawa lembaga disiplin mahu menunjukkan mereka berwibawa. Kerana sebelum ni ada juga yang pertikaikan, tidak ada langsung perhatian tumpuan pada soal mereka yang katakan terlibat di peringkat yang tertinggi. Jadi langkah yang mereka ambil mungkin nak membuktikan bahawa kalau ada kes, dia tidak rasa curiga atau bimbang untuk mengambil apa-apa tindakan. That is the process that people go through when they have been confirmed indulging money politics, and everybody should accept that. And I do believe that the majority of the party members accept that too, because they are the ones who we know always asking about when leaders want to take action, why so long. Bagi Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tan Sri Rahim Tambici, keputusan lembaga hanya muktamad apabila selesai proses rayuan. Jadi kita kadang-kadang suka buat benda yang gembar-gembur, tapi kita tak tahu apa jabatan kuasa appeal akan buat keputusan dia mengenai perkara ini. Jadi banyak orang telah membuat macam satu rumusan seolah-olah seseorang itu bersalah penuh apabila dijatuhkan keputusan oleh jawatan kuasa disiplin. Sebelumnya sebenarnya belum lagi. Seseorang itu belum bersalah sepenuhnya lah, selagi rayuannya belum diputuskan oleh jawatan kuasa rayuan. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah, Datuk Seri Zulkifli Mat Noor, ketika ditemui wakil media siang tadi, turut ditanya mengenai isu rasuah politik dalam UMNO dan siasatan yang dijalankan. Kalau laporan masuk, has any laporan come in yet? No comment. Laporan tak masuk lagi? No comment. Sabtu lalu ketika menjawab soalan media di Pulau Pinang, Perdana Menteri tidak menolak pembabitkan BPR dalam siasatan membabitkan penyelewengan di kalangan pemimpin UMNO. Sidang Dewan yang berlangsung juga menjadi medan pemimpin UMNO berkumpul di satu lokasi. Wartawan Temoli Subramaniam mengumpul reaksi berikut. Satu ketika dulu orang bertolak-tolak, tidak mahu jadi pemimpin. Tetapi hari ini nampaknya orang berebut-rebut nak jadi pemimpin. Setengahnya tidak cukup kemampuan atau kebolehan. Tetapi mereka menggunakan uang untuk membeli undi agar mereka terpilih untuk jadi pemimpin. Cara keputusan itu hendak diimplementkan. Harus kita fikirkan supaya kita dapat satu UMNO yang kekeluargaannya masih mantap dan apa jua masalah yang mendatang. Ini penting kerana kadang-kadang cara itu mungkin menjejaskan juga pakatan dan juga keikrapan dalam perjuangan parti itu. Dia proses biasa, saya fikir proses biasa, tak kira siapa lah kan yang berlaku. Apa yang telah pun dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Pimpinan Parti telah dikotakan, dan sesiapa sahajalah yang telah diberi amaran atau telah pun digantung keahlian perlu menerima dengan hati terbuka, kerana bagi saya Tengkorak ini telah diputuskan oleh MT UMNO. Semua itu tugas lembaga disiplin lah. Dia terus dia mengambil tindakan mengikut kaedah-kaedah yang telah diamanahkan. Jadi kita terpaksa mengakur lah dengan keputusan tu. Ini adalah merupakan satu tindakan yang baik yang boleh menjaga dan juga memperkasakan UMNO. Tetapi biarlah tindakan itu diambil seperti menarik benang dalam tepung. Tepung tak rosak,
dan benang pun tidak putus. Kerana ini akan sekurang-kurangnya menjaga maruah UMNO dan juga akan menjadikan UMNO diberikan kepercayaan oleh bukan saja ahli-ahlinya tetapi juga oleh rakyat. Kita tidak boleh komen terhadap apa yang telah diambil tindakan, tetapi apa yang penting mungkin Jawatankuasa Disiplin menghalusi perkara-perkara seperti mungkin apabila mengambil tindakan sebelum diumumkan, ia seharusnya dikemukakan oleh majlis kepada Majlis Tertinggi untuk diperbaiki dahulu. Kerana kalau sekiranya kita mengambil tindakan dan esok hari kita terus umumkan, berat bagi Majlis Tertinggi untuk mengambil keputusan sama ada dia dibebaskan atau diteruskan hukuman. Kita sudah UMNO sendiri melalui Majlis Tertinggi, Perhimpunan, Pucuk Pimpinan, kita dah setuju bahawa politik wang itu tidak baik untuk parti. Jadi sekarang inilah masa untuk kita melaksanakan apa yang dikatakan. Saya dulu pun pernah kena pecat selama 7 tahun 6 bulan. Jadi yang kena gantung tu tak ada apa, biasa je dalam parti. Tetapi yang pentingnya kita jangan lari daripada perjuangan. Walaupun digantung, walaupun dipecat, kalau kita yakin pada perjuangan UMNO, dan saya rasa orang UMNO perlu yakin pada perjuangan UMNO, jangan lari pada UMNO, teruskan perjuangan. Ada juga yang enggan memberi sebarang komen. Apapun bagi wartawan Timoli Subramaniam, kesimpulan berikut dianggap amat bertepatan dengan peristiwa bersejarah yang dilalui sebuah parti bergelar UMNO. Jadi kesemua 58 orang yang bertanding ini, saya dapat ibaratkan sebagai pemandu-pemandu bas ekspres yang berjalan membawa bas ini di seluruh pelosok tanah air kita. Jadi penumpang-penumpangnya di setiap bas itu adalah pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat bahagian yang menjadi perwakilan Kemesyuarat Agung UMNO Malaysia. Pemandu bas ini semua arif dan maklum bahawa ada undang-undang untuk mereka patuhi apabila berada di jalan raya, iaitu hadnya 110 km 1 jam dan tidak boleh membawa secara laju, tergesa-gesa dalam kesihatan tubuh badan yang tidak mengizinkan dan sebagainya. Ada undang-undang dan peraturan untuk mereka membawa bas ini. Jadi kalau ada mereka ditahan oleh polis atau pihak berkuasa di atas kesalahan-kesalahan ini, mereka kena rela kerana mereka tahu ada undang-undang, peraturan untuk memandu bas dan sama juga untuk berpolitik, memilih jawatan tertinggi, mengutarakan diri untuk dipilih sebagai pemimpin, ada atas caranya, ada perundangannya. Jadi kalau lembaga disiplin telah mendapati mereka bersalah untuk tujuan ini, mereka tidak boleh menyalahkan sesiapa lagi. Dan cuma ada 2 golongan saja yang betul-betul tahu sama ada mereka melakukan kesalahan itu atau tidak, iaitu pemandu bas itu sendiri, pemimpin itu sendiri, dan mereka-mereka yang menumpang bas ekspresnya. Nasib mangsa pukul Asrin Mohsin tipis, dia bergantung sepenuhnya kepada alat sokongan hayat. Tidak seperti hari-hari lain, isu yang dibahas gagal mencuri tumpuan di Dewan Rakyat siang tadi. Sebaliknya, tumpuan diberi kepada penampilan pertama pengerusi DAP Karl Pasing selepas 10 bulan tidak hadir kerana ditegah selain menjalani pemulihan akibat kemalangan. Ahli Parlimen Bukit Gelugor ini baru pulih dari kecederaan akibat kemalangan Januari lalu. Beliau diiringi isteri, Gurmit Kaur dan 2 anaknya. Orang lama DAP ini terpaksa menggunakan lantai khas dan lift untuk memasuki Dewan Persidangan. Antara usul yang ingin dibawa, mewajibkan pemakaian tali pinggang keledar kepada penumpang di tempat duduk bahagian belakang kenderaan. Kerana masa kini, orang-orang yang menduduki depan sahaja sebagai passenger yang diwajibkan mengikut undang-undang untuk
memakai seatbelt. Untuk menentukan tidak ada kecederaan atau kematian kepada passenger-passenger yang menduduki di bahagian belakang kereta-kereta. Sebelum nahas Januari lalu, kapal sememangnya ditegam menghadiri sidang sejak September lalu kerana digantung 6 bulan. Dalam pada itu, isu tuntutan di Laut Sulawesi turut diberi penjelasan. Dewan Dimaklum Jawatankuasa Teknikal Malaysia Indonesia akan mengadakan mesyuarat ketiga akhir Julai ini. Seolah-olah kita punya sempadan ini macam siapa-siapa pun boleh masuk. Ya, nelayan-nelayan yang kita bahas minggu yang lalu, nelayan dari Thailand. Kita punya pulau di Spratly. Kita punya askar bertujuk-tujuk sedapang dengan askar negeri China. Belum ada penyelesaian. Negara Filipina pun masih lagi menuntut. Jadi soalan ni terlalu lama, terlalu panjang ni soalan ni. Ya? Baik, Ahmad, sila. Jadi apakah pendekatan dengan kementerian ini dengan sempadan yang bertindih-tindih ini? Di dalam peristiwa ini, bilangan kapal perang Indonesia yang muncul di kawasan itu berbanding dengan Malaysia, bilangan tunjuk perasaan oleh pihak Indonesia terhadap Malaysianya. Dan adakah Malaysia mampu untuk mempertahankan diri? Saya tidak ingin mengulas lebih lanjut soalan yang berhormat tentang jumlah tunjuk perasaan, jumlah kapal perang dan sebagainya, kerana itu telah berlalu 2-3 bulan lepas. Sekarang ini keadaannya cukup aman dan saya ingin menyemarakkan lagi semangat perasaan dan sebagainya, dan saya ingin berkongsi dengan Yang Amat Kepong bahawa Malaysia sentiasa berhasrat untuk memperteguhkan jembatan serumpun antara Malaysia dan Indonesia. Kita adalah satu rumpun dua bangsa. Meminjam nukilan Usman Awang satu masa dulu yang menyebut Viva Majapahit, Viva Sriwijaya, maka bertemulah Laksana Tuah dan Patih Gajah Mada di sana jua. Sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan pula dikejutkan dengan pendedahan kerugian 80 juta ringgit yang ditanggung kerajaan negeri yang didakwa berpunca daripada salah urus kawasan perhutanan. Kuasa jawatankuasa tertentu yang memberikan kelulusan yang mereka tahu fakta-fakta yang ada itu sebenarnya adalah tidak betul dan menyebabkan daripada 57 lesen yang dikeluarkan boleh dikatakan 99.9% miningnya tidak wujud, tetapi kayu semua telah dikeluarkan dan amalan tak terhenti di situ. Penyiasatan kita menunjukkan ada berpuluh-puluh lagi lesen, makin rancak dan makin banyak dikeluarkan. Sepatutnya kalau 57 lesen mining telah dikeluarkan, semuanya tak berprestasi, harus sudah cukup untuk menyedarkan kerajaan negeri sebenarnya tidak ada deposit yang cukup ekonomik. Tentu ada niat-niat lain atau kecuali kerajaan negeri bersekongkol menggunakan kaedah ini sebenarnya untuk membagi-bagikan kawasan balak. Datuk Anwar yang juga Ketua Pembangkang berkata demikian selepas membangkitkan isu itu dalam Dewan. Selain merujuk dakwaannya kepada Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan lanjutan, beliau juga mendesak kerajaan negeri PAS menyediakan kertas putih mengenai dakwaan sama. Itu semua macam bunyi tu sedaplah, substance ada. Seperti macam pelombongan, lesen lombong ya. Sesuatu lesen diluluskan, yang beri pandangan yang paling penting sekali yang mesti diambil kira ialah Jabatan Geosains. Jabatan Geosains ini jabatan persekutuan. Dan fakta tentang lombong ini kadang-kadang sudah tersedia. Sebab itu kadang-kadang konsultan mungkin ambil masa yang singkat. Pasal Jabatan Geosains sendiri dah siap map dia, besi kat mana, emas kat mana, barait kat mana. Dan apabila dikehendaki dalam mesyuarat, mereka akan kemukakan. Dan kita tak akan luluskan apa-apa kelulusan sebelum Jabatan Geosains kata ada lombong situ.
Berita urus niaga, TV3 terus unggul sebagai stesen televisyen nombor 1 negara. Lebih membanggakan penguasaan TV3 termasuk di rangkaian TV satelit berbayar apabila menguasai 1.56 juta pelanggan stesen televisyen Astro dengan 14% share penonton. Kajian terbaru itu dibuat AGB Nielsen Media Research. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif TV3 Datuk Farid Rizwan berkata, kejayaan hasil penerbitan program berkualiti sekaligus meningkatkan jumlah penonton dan pendapatan TV3. Beliau turut menafikan dakwaan tiada siapa akan menonton rangkaian tempatan berikutan terdapat lebih 40 rangkaian pilihan di Astro. Ia terbukti apabila secara keseluruhan TV3 masih di tangga teratas berbanding semua rangkaian di Astro. Melalui strategi TV3 menitik beratkan permintaan pelanggan dan kajian, share penontonnya juga kekal di tangga tertinggi antara stesen TV lain. TV3 memperoleh 49% share penonton pada minggu ke-22 dari 29 Mei hingga 4 Jun lalu. Sejak ditubuhkan pada 1984, program TV3 sentiasa menduduki tangga utama dalam carta 10 popular tanah air dan carta terbaru menunjukkan TV3 menggondol 8 tempat melalui program Puteri, Cerita Rama, 999, Buletin Utama, Sempurnakan Harimu, Mentor, Sinario dan Majalah 3. Susulan pertelagahan dalam KFC Holdings, Datuk Izzar Sulaiman hari ini melepaskan jawatannya sebagai pengarah KFCH berkuat kuasa serta-merta. Jawatan itu diambil alih Tan Sri Ni Ibrahim Kamil. Dalam kenyataannya, Datuk Izzar berkata beliau yakin penggantinya Tan Sri Ibrahim akan menyumbang dan bekerja demi kepentingan syarikat itu. Beliau pula akan memberi fokus kepada QSR Brands Berhad dan projek lain. Tan Sri Ni Ibrahim kini memiliki 13.45 pegangan kepentingan dalam KFCH. QSR pula masih kekal pemegang utama syarikat itu dengan pegangan sebanyak 32.8%. Menggunakan mesyuarat agung tahunannya sebagai platform, tokoh usahawan Tan Sri Amin Shah Omar Shah mengumumkan beliau masih menguasai PSC Industries, PSCI dan bukan sebaliknya. Pernyataan itu sekaligus menamatkan spekulasi kedudukan beliau sebagai pengurusi eksekutif syarikat itu berakhir. Sebelum ini, Tan Sri Amin Shah dilaporkan menjual kepentingan 21.3%-nya dalam PSCI. Spekulasi juga kuat mengatakan penguasaan beliau dalam Bolton Berhad turut berkurangan. Pada AGM ini juga, Tan Sri Amin Shah menjelaskan beliau tidak menjual pegangan dalam Bolton Berhad kepada tokoh korporat Dato' Azman Yahya. Dato' Azman dikatakan menguasai 9.39% saham dalam Bolton Berhad. No, never. Not even one that is written is correct also. Kalau ada satu pun tak apalah. No even discussion. And never run across my mind also. And I was busy looking for money to do my business kan. No, never. I don't know who created this story actually. Beliau bagaimanapun tidak menafikan kemungkinan kemasukan Dato' Azman dalam lembaga syarikat itu. Mengenai projek pembinaan kapal peronda TLDM bernilai 5.3 bilion ringgit yang tertangguh, Tan Sri Amin Shah menjelaskan ia disebabkan masalah sistem. Beliau menyalahkan pembina kapal sebuah syarikat Jerman kerana masalah itu. What we are asking for is the government support and understanding of this kind of shipbuilding industry whereby there has to be continuity, otherwise very heavy holding costs. Beliau turut menafikan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengambil alih projek itu. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Azman tampil memberi penjelasan berhubung spekulasi mengaitkan beliau dengan Tan Sri Amin Shah. Penjelasan itu dibuat dalam bentuk kenyataan media. Dalam kenyataan itu, Dato' Azman yang juga Ketua Eksekutif Kumpulan Symphony House menafikan 3 spekulasi yang mengaitkan beliau dengan PSCI. Pertama, beliau menjelaskan pelantikan beliau dalam Lembaga Pengarah Bolton Berhad, anak syarikat PSCI, tidak ada kena-mengena dengan Tan Sri Amin Shah. Katanya pengambil alihan 10% saham Bolton itu bertujuan menjadikan Bolton syarikat induk dengan kepentingan langsung 20% di dalam Symphony House. Tegas beliau, sama ada Tan Sri Amin Shah mahu kekal atau keluar dari syarikat itu terpulang sepenuhnya kepada beliau. Kedua, Dato' Azman menjelaskan beliau tidak membeli saham milik Tan Sri Amin Shah dalam Bolton. Dan ketiga, beliau tidak berhasrat untuk terbabit, melabur, mengambil alih atau membantu dalam penstrukturan mana-mana syarikat milik Tan Sri Amin Shah secara langsung atau sebaliknya.
pelantikan Datuk Azman ke dalam Lembaga Pengarah Bolton diumumkan 24 Jun lalu. 10 tahun cemerlang dengan pencapaian 10 minggu padat dengan 10 ganjaran hebat. Raikan kemeriahan ulang tahun ke-10 DJ. Pastinya pilihan yang lebih bijak. Remaja 18 tahun yang koma selepas diserang sekumpulan lelaki di Persiaran Geni Pulau Pinang awal pagi Sabtu lalu dilaporkan kritikal. Asrin Mohsin kini menerima rawatan khas di Wad Pembedahan Neuro, Hospital Pulau Pinang dan bergantung penuh kepada alat sokongan hayat. Polis percaya Asrin bukan sasaran sebenar sekumpulan lelaki yang menyerangnya. Siang tadi Asrin dilawati Esko Kesihatan Negeri PK Subaya. Katanya kecederaan bahagian kepala mangsa teruk menyebabkan Asrin masih koma sejak dimasukkan hospital Sabtu lalu. Immediate medical assistance has been given to him, and up till now the hospital has done the best, and he is found to have multiple severe head injury. The skull is fractured. Asrin parah dipukul sekumpulan lelaki dengan topi keledar dan benda keras. Selain kepala, muka dan anggota badannya juga cedera. Pakar bedah neuro, K. Ravindran berkata, harapan Asrin untuk pulih tipis berikutan kecederaan yang serius. He's very unstable and he has sustained many injuries. You see, it's not a single injury that has caused him to be in this state. So, and his vital signs at the moment are deteriorating. So, he's on maximum support. Pengarah anak syarikat Fountain View Development Berhad Datuk Chin Chan Leong hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 tuduhan manipulasi saham syarikat itu di Bursa Malaysia Security Berhad. Turut didakwa remaja beliau, Hugh Yok Lan dari Avenue Security Sdn Bhd. Berusia 51 tahun, Datuk Chin dituduh mewujudkan dan menyebabkan suatu rupa yang mengelirukan sebagai memperdagangkan dengan aktif saham Fountain View Development Berhad di pasaran saham. Beliau didakwa secara tidak langsung ada kaitan dengan transaksi penjualan dan pembelian saham syarikat itu yang tidak membabitkan sebarang pertukaran keempunyaan beneficial saham berkenaan. Kesalahan didakwa dilakukan antara 18 November 2003 hingga 20 Januari 2004. Hakim Akhtar Tahir membenarkan Datuk Chin diikat jamin RM1 juta dengan seorang penjamin. Seorang lagi yang didakwa, Hugh Yok Lan, juga berdepan 2 pertuduhan bersubahat dengan Datuk Chin. Hugh yang mempunyai masalah kesihatan dibenar diikat jamin RM200,000. Perbicaraan kes ditetapkan 20 hari bermula Januari hingga Mei 2006. Kedua-dua didakwa mengikut Seksyen 84-1 Akta Perindustrian Security 1983 Akta 280. Mengulas mengenai kes itu, Perdana Menteri berkata kerajaan tidak campur tangan dalam menentukan tindakan dan hukuman bagi mereka yang memanipulasi pasaran saham tempatan. Well, I have already told the SC that was quite some time, almost a month ago. If there are cases of share manipulations and they have evidence of someone or some organization manipulating the market, and it is for them to take whatever necessary actions. Biduanita Negara Datuk Sharifah ini hari ini mengemukakan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Magistrate menolak permohonannya supaya dilepaskan daripada tuduhan menfitnah penyanyi Siti Nurhaliza Tarudin melalui email. Notis rayuan itu difailkan di Pejabat Pendaftar Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. 15 Jun lalu, Sharifah Aini gagal melepaskan diri daripada pertuduhan itu selepas Magistrate Azrul Hisham Azula menolak permohonannya atas 5 alasan. Antaranya pertuduhan yang dibuat terhadap biduanita itu jelas teratur dan mengikut undang-undang. Kes itu akan dibicarakan 19 Disember depan. Cerapan kegembiraan Cadbury malam ini mendekati cita rasa remaja Melayu. Mana satu pilihan hati mereka, berkahwin dengan kerabat diraja atau memenangi pingat di Sukan Olimpik. Berikut pandangan responden yang dijalankan agensi Sinovate sempena sambutan 100 tahun Cadbury.
Secara rawak, 78% remaja Melayu lebih mengidam untuk mengahwini kerabat diraja. Alasan mereka boleh menjamin masa depan mereka. Manakala 50% lagi berpendapat memenangi pingat di Olimpik lebih bermakna dan menggembirakan. Dan yang lebih penting, mereka akan dikenangi sebagai wira negara. Pingat Olimpik. Kenapa bang? Itu pandangan saya lah. Okay. I think so lah, pingat Olimpik. Of course, kerabat diraja. Why ya? Because a lot of money. Kahwin kerabat raja sampai bila-bila pun kita senang kan. Kau pingat Olimpik kat situ je masa menang tu je, dah tu 2-3 tahun lepas tu apa ya. Kerabat diraja kita cuma nak dapatkan nama untuk glamour saja, tapi untuk Olimpik sampai kita mati pun orang akan ingat. Orang biasa. Why? Because saya dah kerabat. Pesakit kulit kronik jalani pemeriksaan darah berulang, pastikan organ dalaman tidak terjejas. Berita luar negara, pelantikan Presiden baru Iran Mahmud Ahmadinejad daripada kalangan ultra-konservatif dijangka tidak memberi kesan buruk kepada hubungan dua hala antara Kuala Lumpur dan Tehran. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, Malaysia bagaimanapun sedang memantau sebarang perkembangan dan perubahan dasar di Republik Islam itu. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada beliau kerana telah dipilih dengan sokongan yang meyakinkan. Dan apakah yang beliau akan lakukan itu kita kena tunggu dulu. Walaupun reputasinya ialah dia adalah daripada golongan yang konservatif, yang kuat. Tapi lebih baik kita jangan buat apa-apa andaian mengenai perkara ini. Biarlah kita dengar dulu. Pemimpin ultra-konservatif merangkap Datuk Bandar Tehran Mahmud Ahmadinejad menang besar dalam pilihan raya pusingan kedua Iran Jumaat lalu. Kemenangan pemimpin berusia 48 tahun ini menewaskan ahli politik veteran Akbar Hashemi Rafsanjani. Memang mengejutkan masyarakat antarabangsa yang menjangkakan wujud persaingan sengit antara kedua-dua calon. Canberra akhirnya bersedia untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan persahabatan yang disyaratkan ASEAN bagi membolehkannya menghadiri sidang kemuncak Asia Timur. Ia dinyatakan Menteri Luar Alexander Donner di Sydney. Ujarnya Australia bersedia berbuat demikian asalkan ia tidak campur tangan dalam hubungan negara itu dengan pihak lain termasuk hubungan ketenteraan Canberra-Washington. Australia sebelum ini enggan menandatangani perjanjian terbabit tetapi menyatakan keinginannya untuk menghadiri sidang kemuncak yang dijadual Disember di Kuala Lumpur. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield.
Sukan bersama Hasnida Hanim Ahmad Kamil. Ya, Wawa. Antara yang menjadi tumpuan malam ini usaha sukan olahraga cari jurulatih berwibawa. Juga aksi pingpong istimewa, jangan ke mana-mana. Insan istimewa tampil bakat dalam pingpong. Laporannya menyusul nanti. Salam sejahtera. Dari segi nama memang tidak ada yang istimewa pun. Kejohanan pingpong trofi cabaran Dato' L. Krishnan. Pingpong bukan sukan nombor 1 di Malaysia. Manakala Dato' L. Krishnan ialah orang wayang. Yang jelas semua pemainnya adalah manusia paling istimewa. Kalaupun tidak buta sepenuhnya, untuk berlaku adil mata mereka mesti ditutup. Cara memainkannya pula agak berbeza. Kerana pengadil pun senasib dengan mereka. 5 orang diperlukan bagi membantu menguasai kedudukan bola. Cuma dia biasa, dia akan lalu di bawah. Ya. Dia orang banyak bergantung pada bunyi lah. Pada bunyi. Sebab dia dalam ni ada kacang-kacang ada 5 biji. Selain bentuk meja yang agak panjang dan ada petak-petak tertentu, bola dan pad yang digunakan juga berbeza. Macam ni pun, dia keluar sini, dia keluar. Kalau dia langgar sini, masuk, dia masuk. Ini kali kelima kejohanan diadakan, selepas ini pertandingan akan dilangsungkan 2 tahun sekali. Agar lebih menarik, beberapa acara sukan lain turut dirancang. Edisi kali ini, pasukan bekas penuntut St. Nicholas B muncul juara. Tiap piala itu ada makna, iaitu kalau tidak ada piala, tidak ada persaingan antara mereka sendiri. Kalau tidak, dia percuma main hari ini, besok sudah balik. So ini ada tujuan untuk supaya dia meningkatkan diri dia sendiri. Pada majlis petang tadi, 2 wakil negara yang memperoleh pingat gangsa pada kejohanan bowling padang dunia di Afrika Selatan April lalu turut menerima insentif masing-masing. Sekurang-kurangnya 1,000 orang jurulatih yang memiliki sijil kejurulatihan olahraga peringkat 1 diperlukan setiap tahun. Itulah hakikatnya jika sukan olahraga negara bercita-cita besar memiliki barisan pelapis mantap. Namun dengan keadaan sekarang, 645 jurulatih bukan sahaja untuk melahirkan seorang Ashrafah Power Malaysia jauh panggang dari api. Malam cari seorang lagi Nazmizan Muhammad pun pastinya sukar. Kekurangan jurulatih berkelayakan kian dirasai apabila Malaysia tidak mempunyai barisan atlet pelapis olahraga yang benar-benar menonjol. Kursus olahraga peringkat 1 biasanya diikuti guru sekolah bagi membolehkan mereka melatih murid di sekolah masing-masing mengikut modul Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa IAAF. Mereka inilah yang memainkan peranan penting mengenal pasti bakat untuk diketengahkan. Justru KOAM dan MSN kini mensasarkan 10,000 jurulatih memiliki sijil peringkat 1 dihasilkan dalam masa 10 tahun. Dengan peranan dimainkan oleh majlis sukan sekolah-sekolah dengan dibantu oleh majlis sukan negeri, volume ataupun kuantiti yang menduduki setiap lautan itu akan tambah. Kalau dulu kita terhad, memang terhad. Kita boleh buat mungkin 2-3 kos. Tak, tahun ni kita buat 10. Bertempat di Sekolah Kebangsaan Sri Pemaisuri Ceras, diadakan kursus kejurulatihan olahraga peringkat 1 bermula hari ini hingga 8 Julai nanti. Ia dianjurkan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan kerjasama KOAM MSN. 52 guru sekolah sekitar Kuala Lumpur dan bekas atlet kebangsaan antara yang mengikuti kursus 12 hari ini. Kita dah macam atlet, secara praktikal mungkin kita tahu. Tapi secara terperincinya, okey, apa warm up kena dulu, stretching, and then apa muscle yang terlibat, semua kita tak tahu. Kan? Jadi untuk latihan ni kita pada alhamdulillah penting untuk siapa yang jadi jurulatih. Kursus dirasmikan penolong pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan Kementerian Pelajaran, Razuki Abdul Rahim. Bagaimanapun, hasrat untuk mencari jurulatih berwibawa olahraga mungkin lebih sukar lagi jika Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia KOAM sendiri terus bergolak. Bukan cerita baru percakaran yang berlaku dalam KOAM. Kementerian Belia dan Sukan KBS juga tahu. Tetapi KBS mahu melihat dulu apa tindakan Pesuruhjaya Sukan yang sedang memantau pergolakan KOAM. Dan saya minta mana-mana pihak membawa kepada pengetahuan Tan Sri sebagai Pesuruhjaya. Dan bukan terus kepada mana-mana pihak ketiga sebab ini mungkin akan mengkeruhkan lagi keadaan. Tambah beliau, sesebuah persatuan dikatakan bermasalah hanya apabila ia diputuskan oleh Pesuruhjaya Sukan sahaja. Dato' Azalina turut mengumumkan pelantikan beliau selaku pengurusi jawatan kuasa khas pemandu projek Doha 2006 menggantikan Datuk Dr. Sri Ibrahim Saad.
Datuk Azharina siang tadi melancarkan program rakam muda Nescafe Kickstart 2005. Rancangan reality TV yang memasuki musim kedua itu bakal disiarkan November nanti dengan menawarkan hadiah bernilai RM150,000. Turut menjadi pilihan sukan antarabangsa malam ini, kejohanan sukan Mediterranean di Almeria, Spanyol dan Itali terus mendominasi saingan dengan beberapa lagi pingat emas. Hari ketiga Sukan Mediterranean terus menyaksikan penguasaan Itali. Acara renang 1,500 meter gaya bebas, perenang Itali Elisa Passini meraih pingat emas. Bagaimanapun, kehebatan atlet Itali dibayangi kecemerlangan perenang Tunisia Usama Mellouli yang mencipta rekod baru kejohanan menerusi acara 400 meter rampaian. Perenang Algeria Salim Iles pula unggul menjuarai 100 meter gaya bebas. Acara bola tampar pantai pula menyaksikan pasangan Perancis Maureen Fouet dan Virginie Saffron menjuarai kategori wanita. Mereka menewaskan Catalina Paul dan Julia Mandana dari Spanyol 21-18, 17-21 dan 15-1. Spanyol terus hampa apabila gandingan mereka Alex Ortiz dan Raul Aro yang layak ke final kategori lelaki juga tumpas. Ricardo Leone dan Mattia Venia muncul juara dengan keputusan 21-17 dan 21-19. Arena gimnastik turut menampilkan kehandalan peserta Itali. Vanessa Ferrari nyata sukar digugat apabila memenangi 3 daripada 4 disiplin untuk pingat emas artistik. Vanessa mengenepikan cabaran hebat Tania Gerner dari Spanyol dan gimnas Greece Stephanie Bimspiku. Itu tadi laporan sukan untuk malam ini. Kembali bersama Suhaimi dan Wawa seketika nanti. Salam sukan dan selamat malam. Satu sindiket pelacuran antarabangsa menggunakan kondominium mewah sebagai tempat operasi tumpas siang tadi. Dalam serbuan di 2 unit kondominium di ibu negara itu, 23 wanita warga Cina ditahan. Serbuan di Bukit Selon jam 12.15 tengah hari ini dilakukan Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur diketuai Deputy Superintendent Rozan Rashid. Selepas pemerhatian selama 2 hari, 2 unit kondominium di tingkat 14 ini diserbu. Hasilnya 23 wanita yang sedang tidur ditemui. Seorang lelaki dipercayai menjadi perantara sindiket ini turut ditahan. Siasatan awal mendapati sindiket menggunakan kondominium itu sebagai tempat penginapan wanita berkenaan. Mereka dihantar menggunakan kenderaan ke lokasi yang diminta pelanggan. Semua mereka akan disiasat mengikut akta rumah pelacuran. Nuraini Abu Bakar yang mengidap sakit kulit kronik Systemic Lupus Erythematosus SLE perlu menjalani pemeriksaan darah ulangan. Ia bagi memastikan organ dalamannya seperti buah pinggang dan paru-paru tidak terjejas. Nuraini dimasukkan ke Hospital Pakar Ampang Puteri sejak 2 hari lalu. Siang tadi, bekas pelatih program latihan khidmat negara ini menerima kunjungan Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah Sultan Abu Bakar. Sepanjang tempoh rawatan, Nuraini akan dirawat 2 doktor pakar. Adalah dijangkakan beliau akan berada dalam hospital ini selama 1 minggu. Seterusnya, beliau akan diberi supervision dan rawatan sebagai pesakit luar. Setakat ini belum dapat yang keputusan sepenuhnya. Kulit itu memanglah dah pasti ada masalah. Jadi dalam masa seminggu, hendaknya saya boleh dapat semua keputusan dan memberi rawatan yang sesuai. Nuraini sebelum ini mendakwa mengidap sakit kulit kronik kira-kira sebulan selepas menjalani PLKN. Sumbangan mereka yang prihatin terhadap penderitaan responden rancangan Bersamamu yang ditayangkan selepas ini mampu meringankan beban mereka. Siang tadi, Majlis Sumbangan Akaun Amanah Pendidikan Amanah Raya Berhad Educare bernilai RM10,000 diserahkan kepada mereka. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam. Setiap langkah perjalanan